bila dihembus, lepas tu sedar. Sedar, subhanallah. Kemudian orang nampak macam, Asma jadi, macam mana Asma buat? Lepas tu orang panggil pula kepada yang kedua. Saya ulang ayat yang sama, tapi dengan tenang, dengan yakin. Lepas tu hembus, Masya Allah. Lepas tu keluar. Masa tu kan, saya rasa macam, ya Allah, powernya ayat Al-Quran ni. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, ayat Al-Quran ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang, muslimin-muslimat sekalian, kita kena faham. Sebenarnya cabaran hidup kita bukan hidup susah. Cabaran hidup kita bukannya suami kita, anak-anak dan sebagainya. Cabaran utama adalah nafsu kita sendiri. Yang kedua iaitu bisikan syaitan yang memang berjanji dengan Allah untuk merosakkan kita. Merosakkan kita. Kalau dia tak boleh ganggu kita melalui direct kita, dia akan ganggu melalui anak. Kalau tak boleh melalui anak, dia akan ganggu melalui suami. Dia akan ganggulah dari keliling kita. Jadi saya nak baca ni muka surat, maksudnya bab yang keempat, muka surat yang ke-13. Okey, dalam surah Al-A'raf ayat 14 hingga 17 menyebutkan Iblis dan syaitan telah berjanji untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Renungi firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 14 hingga 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, Iblis berkata, ini Iblis cakap ni, Iblis berkata kepada siapa? Kepada Allah. Berilah tempoh kepadaku hingga mereka dibangkitkan hari kiamat. Iblis kata, Iblis minta dengan Allah, berilah tempoh kepadaku sehingga mereka iaitu manusia dibangkitkan hari kiamat. Lalu Allah pun menjawab. Allah berfirman, sesungguhnya engkau daripada golongan yang diberi tempoh ke suatu masa yang tertentu. Lalu Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka daripada menjalani jalanmu yang lurus. Perhatikan ayat yang terakhir dalam iaitu ayat 17 surah Al-A'raf ini. Lalu syaitan pun berkata, kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka, serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka, serta dari kiri mereka, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Subhanallah. Maksudnya di sini, muslimin-muslimat sekalian, syaitan ni dah berjanji di hadapan Allah akan mengganggu kita daripada depan, daripada belakang, daripada kiri dan daripada kanan. Jadi sekarang apa yang perlu kita buat adalah mohon perlindungan daripada Allah. Siapa yang minta perlindungan daripada Allah, insya-Allah akan dapat perlindungan daripada Allah. Macam mana kalau kita nak dapat perlindungan Allah kalau kita tak minta? Jadi kena minta. Okey, jadi saya nak kongsi muka surat 15 iaitu doa mohon perlindungan. Muslimin muslimat tolong boleh cari dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Cari ayat ni. Saya ada cerita dulu kan macam ni ceritanya. Nak dengar cerita tak? Masa saya belajar dekat Kuza, masa minggu orientasi. Tiba-tiba tuan-tuan puan-puan pernah tak dengar cerita ataupun pernah tak melalui minggu orientasi ni kan, masa tu pelajar masuk ramai dalam 1,000 lebih. Saya masa tu sebagai salah seorang VC. Sebenarnya sebab masa tu kita MPP kan, Majlis Perwakilan Pelajar. Tiba-tiba diuji masa tu ketika pelajar dalam 1,000 lebih ramai ni berkumpul dalam dewan, tiba-tiba berlaku histeria. Tahu kan histeria? Maksudnya dirasuk. Bukan sikit, lebih kurang dalam bersambung-sambung. Mula seorang, lepas tu bersambung 2 orang, bersambung lagi. Masa seorang bertempit, suara tu bersambung-sambung. Allahu Akbar. Jadi masa tu dikeluarkanlah, semua takut, semua menangis, bimbang dalam dewan ni. Bayangkan dewan dalam universiti kan. Jadi dikeluarkanlah yang bertempit, yang dirasuk.
iblis ni, dia rasuk syaitan ni, jin ganggu ni kan. Jadi orang asingkan, ada seorang tempik kat sini, ada seorang tempik kat situ, ada seorang tempik kat sini. Saya ingat suasana masa tu memang takut, seram, lepas tu kalut, kelang kabut. Jadi masa tu kita pun pelajar, saya pun pelajar masa tu kan. Kita MPP, saya masa tu naik presiden Majlis Perwakilan Pelajar lah, kita panggil DTP, Dewan Tertinggi Pelajar. Jadi panggil ustaz. Kita ni sementara tunggu ustaz tu kan, sementara panggil ustaz yang boleh rawat lah pelajar yang histeria. Ini cerita di universiti ni berlaku. Di minggu orientasi masa tu kita ramai-ramai. Keluarkan di lobi dewan, ada duduk sini, ada duduk sana, 5-6 orang pegang. Pegang kan, sebab dia bertempik, nak buka tudung, nak menggelupur, jadi pegang. Masing-masing baca ayat itu, baca ayat ni, sementara tunggu ustaz yang boleh datang untuk syifa, untuk merawat. Jadi dalam keadaan kekalutan tu, wallahu alam, ada hamba Allah yang serahkan, ada yang berikan kepada saya sekeping kertas. Berikan saya sekeping kertas dan dia pesan, dia kata, Asma, saya kan pelajar masa tu, dia kata, Asma, baca ayat ini dengan yakin, dengan tenang. Baca ayat ini dengan yakin dan tenang dan cuba hembuskan di telinga dia. Di telinga orang yang histeria ni. Masya Allah. Ini kisah benar pengalaman saya ya, Masya Allah. Saya tak perasan sebab suasana kalut, saya pun tengah pegang sama pelajar yang meracau, yang histeria tu kan. Kemudian saya tak perasan siapa yang bagi. Sampai sudah saya tak perasan. Dia kata, ni ada orang kirim, Asma baca ayat ni. Baca ni, cuba hembus di telinga, baca dengan yakin, syarat yakin dengan Allah. Lepas tu tenang. Jangan takut-takut, baca menggeletar. Lepas tu dalam keadaan ragu-ragu, jangan, yakin. Tahu tak ayat mana? Ayat ini yang bakal saya bacakan ini. Dalam muka surat 15 buku Sahabat Dunia Akhirat. Iaitu surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sama-sama kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Saya ada cerita lagi satu lepas ni berkaitan dengan ayat ni juga. Ayat ni berbunyi, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada hasutan syaitan dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku supaya syaitan itu tidak boleh menghampiriku. Subhanallah. Ayat ni muslimin-muslimat sekalian adalah satu doa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang mengajarkan kita. Iaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Jadi seperti mana yang sebut tadi, memang hidup kita memang ada ujian. Ujian tak suami anak, tak anak kawan, tak kawan rezeki. Mesti ada ujian. Tak ada ujian daripada orang lain, ujian sakit. Jadi tentang bab masalah ujian Allah ini, kekuatan kita adalah hati kita lah nak melaluinya. Dan musuh kepada hati kita adalah syaitan, bisikan dan sebagainya. Jadi saya sarankan sangat, menjadikanlah ini salah satu doa harian. Boleh baca ketika sujud. Macam mana bunyi dia? Rabbi sebenarnya bukan untuk histeria. Ada yang tulis untuk histeria. Sebenarnya saya cerita pengalaman saya. Bagaimana ketika itu, subhanallah, saya tak habis cerita tu kan. Lepas saya baca, saya buka kertas, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kemudian hembus dekat telinga. Oh, tiba-tiba naik bulu roma saya sebab saya terbayang situasi masa tu dalam suasana yang gelap, suasana kelang kabut. Kemudian baca dengan tenang, lepas tu hembus dekat telinga dengan yakin. Subhanallah. Seorang bila dihembus, lepas tu sedar, subhanallah. Kemudian orang nampak macam, Asma jadi, macam mana Asma buat? Lepas tu orang panggil pula kepada yang kedua. Saya ulang ayat yang sama tapi dengan tenang, dengan yakin. Lepas tu hembus, Masya Allah. Lepas tu keluar. Masa tu kan saya rasa macam, ya Allah, powernya ayat Al-Quran ni. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, ayat Al-Quran ini memang syifa. Memang itu disebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah menjadikan ayat Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Jadi yang penting sebenarnya, mana pun ayat Al-Quran yang kita beramal untuk kesembuhan, untuk sakit ke, untuk tenang, untuk kuat ke, yang paling utama adalah kita baca dengan yakin dan juga dengan khusyuk.
Subhanallah. Tapi cerita saya kan, selepas malam tu, esok lusa ke minggu lepas tu lah, ada lagi pelajar yang histeria. Lepas tu diorang panggil saya kan. Sebab apa dah heboh ni, Asmat ni boleh berubah orang histeria. Padahal saya pun tak ada belajar apa-apa masa tu. Lepas tu kan, ni cerita zaman belajar ni kan yang baru masuk tak faham ni kan kenapa. Lepas tu kan, tapi yang selepas daripada tu saya baca ayat yang sama, tak jadi. Pelajar histeria tu tak keluar, tak sembuh pula. Tak sedar pula. Maksudnya saya kan mungkinlah pada malam itu pengharapan itu sangat besar kepada Allah. Saya baca dengan khusyuk sebab Masya Allah, masa malam tu tak fikir apa. Fikir supaya ya Allah berilah kesembuhan. Maksudnya khusyuk, baca dengan tenang dan yakin. Tapi mungkinlah lepas seminggu kan, orang dah heboh, lepas orang panggil pula kan. Mungkinlah masa tu saya dah dihinggapi dengan penyakit riak. Ujub, rasa kagum, rasa macam baguslah pula kan, macam hebatlah pula diri sendiri ni. Sebab kita tak ada amalan apa, tak belajar apa. Dan selepas itu, saya dah tak boleh dah. Saya dah tak boleh. Kemudian bila saya tanya ustaz-ustaz, dia kata itulah. Sebenarnya mungkin pada malam yang pertama kamu buat tu, kamu dah kadang yakin, tenang dan kamu lakukan dengan khusyuk. Dan syaitan sebenarnya takut dengan orang yang yakin dengan Allah. Syaitan takut dengan orang khusyuk. Syaitan tak takut dengan orang yang solat, walaupun solat malam sampai tak tidur ni, tapi tak khusyuk. Syaitan tak takut. Masya Allah. Sebab itu, saya sebenarnya nak kongsi firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Ini adalah ayat pendinding kita daripada gangguan jin syaitan. Ayat pendinding untuk zuriat keturunan kita pun boleh kita niatkan. Sebab apa? Cuba tengok, perhatikan ayat ni. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada hasutan syaitan, dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku supaya syaitan itu tidak menghampiriku. Bila kita baca ayat ni, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Syaitan bukan sekadar boleh nak datang bisik, nak datang dekat pun tak boleh. Nak datang dekat dengan kita pun tak boleh. Sebab kita dah mohon perlindungan daripada Allah. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku mohon daripadamu ya Allah. Daripadamu ya Allah, aku mohon perlindungan ya Allah supaya syaitan itu tidak boleh menghampiriku. Jadi kita kan hari-hari macam mana nak dapat khusyuk solat, macam mana nak sabar. InsyaAllah orang yang dapat perlindungan daripada Allah, syaitan nak datang dekat pun tak boleh. Dia akan menempuh hari-hari ujian-ujiannya dengan sabar. Sebab syaitan tak boleh nak bisik supaya dia marah, supaya dia putus asa, supaya dia sangka buruk. Sebab apa? Allah lindungi dia, Allah jauhkan dia. Syaitan nak datang dekat pun tak boleh. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada yang kata, tanya surah apa? Surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Ada dalam buku, mungkin ada orang tak perasan, ada dalam buku Sahabat Dunia Akhirat. Ini kan buku pertama yang ditulis oleh saya. Ada dalam buku ni, muka surat 15. Saya ada cerita dulu tentang bagaimana perbualan syaitan. Kemudian, inilah doa yang dikongsikan. Surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Siapa yang nak doa perlindungan daripada bisikan syaitan, hasutan syaitan, dan juga syaitan tak boleh dekat dengan dia, tak boleh ganggu anak-anak kita dan sebagainya, amalkanlah doa ni. Bila boleh baca? Setiap kali sujud solat boleh baca. Kalau zuhur ada berapa kali sujud? 8 kali. Setiap kali sujud pun boleh baca. Bukan sujud yang terakhir saja makbul doa. Setiap kali sujud solat pun kita boleh baca mana-mana doa yang datangnya daripada firman Allah dan juga hadis Nabi SAW. Kemudian kita boleh baca juga sebelum kita bagi salam. Bila kita sebut fil alamina innaka hamidum majid, lepas tu jangan bagi salam lagi. Itu waktu doa makbul. Bahkan sebagai ulama mengatakan doa ketika sebelum salam, selepas tahiyat, doa waktu itu lebih makbul daripada selepas solat. Jadi selepas kita baca innaka hamidum majid tu kan, kita duduk dulu kan, duduk bersimpuh. Kita duduk dululah, baca apa-apa doa yang kita nak baca. Nak baca doa ni pun boleh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Nak baca doa apa lagi? Siapa yang nak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah pun boleh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakharatika wan nar.
Macam-macam lah doa yang boleh dibaca. Seronok duduk tu kan, baca doa. Sebab masa tu kita masih dalam solat, itu waktu yang sangat mustajab, makbul doa. Masya Allah.